دلالت على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم
والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير. الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hari ini kita sambung berkenaan dengan ayat 7 surah Al-Isra' kemarin. Surah Al-Isra' ini surah yang ke-17, diturunkan di Mekah, berjumlah 111 ayat. Ia bermula pada juzuk yang ke-15, Subhanalladzi asra bi'abdihi, dan seterusnya. Dan salah satu namanya juga selain daripada suratul Isra', nama dia surah Bani Israel, karena ada diceritakan tentang Bani Israel. Jadi ayat 7 dalam surah ini bermula daripada ayat 4 sampai ayat 8. 4, 5, 6, 7, 8 merupakan sekumpulan kisah tentang keadaan kaum Bani Israel pada sejarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang keempat, wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Dan kami menyatakan kepada Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kami akan melakukan kerosakan di bumi, yakni Palestin, 2 kali. Dan sesungguhnya kamu akan berlaku sombong angkuh dengan melampaui batas. Seruan ini ditujukan kepada Bani Israel supaya mereka mengenang nikmat Allah yang telah menyelamatkan datuk nenek mereka semasa taufan dahulu di dalam bahtera bersama Nabi Nuh alaihissalam. Yakni patuhilah perintah-perintah Allah yang telah melimpahkan nikmatnya itu. Contohilah Nabi Nuh alaihissalam yang sentiasa taat dan bersyukur. Sebab itulah ia bersama pengikut-pengikutnya telah diselamatkan oleh Allah dari bahaya taufan yang mengerikan itu. Sebelum ayat ni cerita tentang keturunan Nabi Nuh. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuhin innahu kana 'abdan syakura. Ayat 3 dalam surah Al-Isra'. Wahai keturunan orang-orang yang telah kami bawa bersama-sama dengan Nabi Nuh alaihissalam, iaitu di dalam bahtera kapal, sesungguhnya ia adalah seorang hamba yang bersyukur. Jadi Allah Ta'ala cerita 2 kali. Kemudian sambungan ayat menyatakan, ayat yang kelima, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. Maka apabila sampai masa janji
membalas kederhakaan kamu kali yang pertama dari dua kederhakaan itu, kami datangkan kepada kamu hamba-hamba kami yang kuat gagah dan amat ganas serangannya, lalu mereka menjelajah di segala ceruk rantau, yakni membunuh dan membinasakan kamu, dan sebenarnya peristiwa itu adalah satu janji yang tetap berlaku. Palestin sebelum ditakluki Israel dulu ni, awal-awal dulu pernah ditakluki oleh satu bangsa yang jahat. Lepas tu kali kedua berlaku lagi. Lepas tu kali ketiga. Quran kata marratain, 2 kali. Jadi siapakah bangsa yang ganas itu yang telah menakluki Israel, Palestin, yang telah menakluki Palestin? Sekali kita tengok dalam tafsir dia kata macam mana. Kita tengok ayat dia dulu. Kemudian ayat yang ke-6 Allah berfirman, summa radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira. Kemudian setelah kamu bertaubat, kami kembalikan kepada kamu kekuasaan untuk mengalahkan mereka. Bila kamu dijajah oleh musuh, kamu ditindas oleh musuh, dibunuh oleh musuh, Allah tolong kamu setelah kamu bertaubat, maka kamu kembali menjadi senang, menjadi kaya, dapat kekuasaan, dapat mengalahkan musuh. Kami kembalikan kepada kamu kekuasaan untuk mengalahkan mereka, dan kami beri kepada kamu dengan banyaknya harta kekayaan dan anak pinak, dan kami jadikan kamu kaum yang lebih ramai pasukannya. Allah tolong setelah mereka ditindas oleh musuh, diserang oleh musuh, kemudian mereka menghadapi kesusahan itu, mereka bertaubat, Allah Ta'ala berikan bantuan dan kemenangan kepada umat Islam di situ pada masa itu, mengalahkan musuh dan menjadi lebih kuat. Tak lama, lepas itu derhaka pula, maksiat pula, main musuh kali kedua pula. Ini sunnah Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadi atas muka bumi. Bila hamba dia buat maksiat banyak, Allah datangkan malapetaka yang dia tak suka. Penyakit ke, musuh ke, kita baca dalam ayat yang disebut ni. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum fala. Ayat 7 kata, jika kamu berbuat baik, maka faedah daripada kebaikan yang kamu lakukan adalah untuk diri kamu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kesan yang buruk berbalik kepada diri kamu sendiri juga. Fa idza jaa wa'dul akhirah, oleh itu apabila sampai kepada kamu masa janji membalas perbuatan durhaka kamu kali kedua, kami datangkan musuh-musuh kamu dengan memuramkan muka kamu dengan penghinaan dan keganasannya. Dan untuk memasuki Masjid Baitul Maqdis sebagaimana mereka telah memasukinya pada kali yang pertama, dan untuk menghancurkan apa sahaja yang mereka telah kuasai dengan sehancur-hancurnya. Masuk pula kali kedua, setelah manusia duduk dalam keburukan, Allah datang musuh kali kedua menyerang mereka, sebagaimana pernah masuk kali pertama dulu. Asa rabbukum an yarhamakum, mudah-mudahan, ayat 8, mudah-mudahan Tuhan kamu mengasihani kamu, yakni jika kamu bertaubat. Wa in udtum udna, dan jika kamu kembali derhaka, maka kami pula akan kembali menyiksa kamu di dunia. Kamu kembali buat dosa, mai lagi masalah kat kamu. Waja'alna jahannama lil kafirina hasira, dan kami jadikan neraka sebagai penjara bagi orang-orang kafir, yakni pada hari akhirat kelak. Kesimpulan daripada ayat 4 sampai ayat 7, golongan Palestin telah dijajah oleh musuh sebanyak 2 kali. Lepas tu mai pula belakang kali ketiga, Allah janji dalam Quran sedemikian. Apabila golongan Bani Israel itu bercanggah
dengan kitab Taurat, mereka mengubah kitab Taurat, mereka membunuh sebahagian para nabi seperti Nabi Shu'aib alaihi salatu wassalam. Lalu Allah bagi peringatan kepada mereka. Ada yang kemudian mereka bunuh pula Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Mereka berusaha nak bunuh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ini kelakuan musuh-musuh Allah pada zaman dulu. Mereka melampaui batas, buat jahat macam-macam. Sehingga Allah sebut uluwan kabira, ketinggian yang besar, yakni takabbur, melampaui batas, jahat. Faiza jaa wa'du ulahuma, apabila datang kepada mereka janji salah satu daripada dua janji, daripada dua kali, iaitu kalau kamu buat rosak, datang benda tak elok kat kamu, kamu bertaubat, mai elok balik. Buat rosak balik, datang tak elok balik, kamu bertaubat, elok balik. Janji yang rosak itu datang orang-orang fasik. Sallatna alaikum junudan min khalqina uli ba'sin syadid, kami datangkan kekuasaan kepada kamu, tentera yang kami ciptakan yang mempunyai kekuatan yang bersangatan, kekuatan perang, alat perang dan sebagainya. Bila ramai orang buat tak elok, Allah datangkan musuh menguasai mereka. Bila satu-satu tempat itu banyak buat zalim pada diri sendiri dan pada orang lain, Allah Ta'ala angkat orang zalim memerintah mereka. Allah berfirman dalam satu ayat, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami lantik pemimpin orang zalim memimpin orang-orang yang zalim juga disebabkan perbuatan mereka. Bila rakyat banyak buat zalim, Allah lantik orang memimpin dia pun orang zalim juga. Maka nak elak, nak selamatkan kita daripada pemimpin yang zalim, kita kena kembali bertaubat, buat baik supaya Allah Ta'ala hantar orang baik memimpin kita. Ini cerita pemimpinan. Hak cerita kedua, cerita penjajahan. Kita buat benda tak betul, Allah hantar orang tak betul buat jahat kat kita. Sama ada Allah Ta'ala hantar dalam bentuk penyakit atau hantar dalam bentuk musuh yang buat benda tak elok. Hantar orang tipu kah, hantar pencuri kah, hantar perompak kah, hantar penyakit kah. Allah boleh berkuasa menghukum hambanya yang tak betul di dunia lagi sebelum di akhirat, supaya dia sedar dan bertaubat. Jadi oleh kerana golongan ini tak betul, maka Allah Ta'ala hantarkan tentera yang kuat, mempunyai golongan bilangan yang ramai, senjata yang ramai, iaitu tentera Babylon zaman tu, Ahlu Babil. Ketua dia nama Bukhtunas, nama pun pelik nak sebut pun payah, yang melukakan mereka, menangkap mereka. Ini tafsiran Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Tentera yang pertama yang masuk menindas mereka yang buat benda salah itu, tentera Babylon. Imam Qatadah rahimahullah berkata, tentera Jalut yang membunuh mereka kuat. Jalut ni jahat. Last sekali bila mereka jadi baik, mereka bertaubat, mereka pegang ajaran Allah, Allah Ta'ala hantar pembela mereka, iaitu tentera Raja Talut sezaman dengan Nabi Daud AS. Itu tafsiran Imam Qatadah. Imam Mujahid berkata, Jundun min Faris, tentera Parsi yang jahat, yang sembah api dengan golongan Majusi. Pendapat yang kuat, tafsiran pertama tadi. Oleh kerana kaum Bani Israel pada masa itu derhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, buat benda-benda dosa dan maksiat, maka Allah datang musuh
untuk menyakiti mereka. Wa qadayna ila bani Israil fil kitab la tufsidunna fil ard. Kamu buat rosak di muka bumi marratain, 2 kali. Lalu musuh datang 2 kali. Kali pertama hak kita baca Ustaz, cerita Ustaz. Jadi pengajaran daripada ayat ini tasallut fi'atin qawiyyah ala fi'atin baghiyah. Satu kumpulan yang kuat, satu tentera yang kuat menguasai kumpulan yang melampaui batas. Sama ada kumpulan yang melampaui batas itu individu ataupun jemaah ataupun kumpulan. Ini sudah berlaku dulu lagi sebelum Quran turun. Fajasu khilalad diyar. Mereka fajasu khilal fa idza jaa wa'du ulahum ba'atsna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadid. Kami telah hantar kepada mereka itu hamba-hamba kami yang punya kekuatan yang bersangatan, kuat dan gagah. Lalu mereka menjelajah di segala ceruk rantau. Menjelajah untuk apa? Membunuh dan membinasakan kamu. Wa kana ma'wa'dan maf'ulah, dan sebenarnya peristiwa itu adalah satu janji yang tetap berlaku. Oleh kerana kamu ni buat benda rosak dalam muka bumi, buat dosa, buat benda tak betul dan haka kepada Allah, maka kami hantar satu kumpulan orang jahat-jahat, bunuh kamu, tangkap kamu, tindas kamu, jajah kamu, rampas negeri kamu. Mereka tidak takut kepada sesiapa, mereka membunuh, merampas harta rampasan, membunuh alim ulama, membunuh pembesar-pembesar. Antara kejahatan mereka juga ihraqut Taurah, membakar kitab Taurat. Macam mana zaman pemerintahan Islam dulu apabila sampai kepada penghujung oleh kerana penguasa-penguasa dia tak betul rakyat dia. Ayat 6 surah Al-Isra. Kemudian kami kembalikan kepada kamu kekuasaan untuk mengalahkan musuh. Musuh mengalahkan kamu, kamu lemah, kamu bertaubat, berbetulkan kehidupan kamu, kami kembalikan kamu, perelokkan kamu. Apabila tempat itu berpegang dengan kedatangan Nabi SAW, bukan sahaja membawa rahmat kepada penduduk Madinah, membuat ajaran yang betul, tetapi mengusir kezaliman, kekufuran dengan berimannya penduduk Madinah yang tak beriman, sebahagian Yahudi. Orang Yahudi yang beriman, Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu, yang tak beriman banyak, yang menentang Nabi SAW di kalangan munafikin, Abdullah bin Ubay dan tenteranya. Yang lain beriman dengan Nabi SAW, membawa iman, membawa Islam yang lengkap, bab ekonomi, bab politik, bab menjauhi riba dan sebagainya, secara lengkap di Madinah. Dalam masa yang sama, kedatangan Nabi SAW mengusir wabak penyakit yang sebelum itu berada di Madinah. Disebutkan dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum tentang kisah mimpi Nabi SAW melihat orang tua tu. Kisah bagaimana Sayyidina Abu Bakar demam dengan Sayyidina Bilal ketika sampai di Madinah, selepas sampai di Madinah. Jadi salah satu cara nak mengusir wabak penyakit itu ialah dengan penghayatan kepada ajaran Allah dan dengan doa yang mustajab. Ya Allah anugerahkan kepada Nabi SAW dan kepada orang baik-baik setelah Nabi SAW. Jadi doa ni kita tak boleh tinggal. Kita doa mungkin tak mustajab lagi, kita tumpang doa orang lain sama. Hari-hari kena doa supaya Allah jauhkan kita daripada wabak penyakit. Hantar wabak penyakit ke tempat yang orang tak taat pada Allah. Jangan hantar kepada kita yang berada dalam kebaikan.
Lepas pada tu, summa radadna lakumul karrata alaihim. Kami kembalikan negara kamu kepada kamu. Kami kembalikan kekuatan kepada kamu. Kami binasakan musuh kamu. Kami jadikan bilangan kamu lebih ramai daripada mereka. Kekuatan kamu lebih. Kami berikan harta, anak pinak, silah. Kenapa kamu dapat sedemikian? Bifadli ta'atillah wal istiqamah ala amrih. Dengan sebab kelebihan dua. Satu, kamu kembali taat kepada Allah. Yang kedua, kamu istiqamah dalam ketaatan kepada Allah. Surah Ali Imran ayat 140, Allah berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Masa-masa itu kami menjadikan roda berputar, berpusing. Ketika kamu duduk atas, ketika kamu duduk bawah, ada ketika kamu naik atas balik, duduk bawah. Maka mula kamu duduk tempat atas, kamu derhaka pada Allah, Allah hantar musuh. Jadi kami duduk rendah. Kamu kembali bertaat kepada Allah, istiqamah di dalam ketaatan. Kami penat kamu balik. Lepas pada itulah Allah berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu buat baik, sebenarnya kamu buat baik kat diri kamu sendiri. Kamu mengundang kebaikan demi kebaikan kat kamu. Wa in asatum falaha, tapi kamu buat jahat, sebenarnya kamu mengundang kejahatan kat diri kamu sendiri. Fa iza jaa wa'dul akhirah, mai pula janji kedua. Setelah kamu buat baik, Allah tolong kamu ubah jadi jahat balik. Allah datang ujian lain pula dah. Ini sunnah Allah dalam makhluknya. In asau, jika mana-mana hambanya suka buat maksiat, sallallahu alaihimul qatla wan nahba was sabya. Allah datangkan orang-orang untuk membunuh mereka, merampas harta mereka, menawan mereka, menindas mereka. Wa in tabu, dan jika mereka bertaubat, azala anhum tilkal mihnah, Allah hilangkan ujian itu daripada mereka. Wa a'adalahumud daulah, Allah kembalikan negara itu kepada mereka. Jazaa'un wifaqa, ayat 36, ayat 26 dalam surah An-Naba, dan ayat 46 dalam surah Fussilat, wa ma rabbuka bidzalamil lil abid. Fa iza jaa wa'dul akhirah, apabila datang janji kali yang kedua. Janji apa? Datang siksa kali yang kedua disebabkan kerosakan, disebabkan mereka membunuh Nabi Zakaria, Nabi Yahya alaihi wassalatu wassalam. Kami utuskan musuh-musuh kamu untuk buat buruk kepada kamu. Menghina kamu, mengalahkan kamu, masuk dalam masjid, masuk dalam Baitul Maqdis. Itu ayat yang ketujuh. Fa iza jaa wa'dul akhirati yasu'u wujuhakum wa yadkhulul masjida, supaya mereka masuk dalam masjid, dalam Baitul Maqdis, kama dakhaluhu awwala marrah, sebagaimana mereka masuk kali pertama dulu. Dulu kamu buat jahat, masuk dah musuh mengalahkan kamu, kamu bertaubat, musuh lari kalah. Kamu buat jahat pula, bunuh para nabi, hantar musuh kali kedua pula, musuh lain pula. Dan untuk menghancurkan apa sahaja yang mereka telah kuasai dengan sehancur-hancurnya. Litabbiru ma'alau tatbira, maka tidak ada kesan kemajuan pada masa itu, dihancurkan bangunan dan sebagainya. Mereka merosakkan bangunan, membunuh manusia, merosakkan tanam-tanaman, buah-buahan. Ini kali kedua. Yang mengalahkan mereka kali kedua ini ialah tentera Parsi yang menyerang mereka. Kesimpulan dia, tentera Babil yang menyerang Bani Israel pada kali pertama, menghancurkan dan meruntuhkan Baitul Maqdis di zaman Irmia alaihi salatu wassalam. Itu kali pertama. Kali kedua, tentera Rom, disebutkan oleh Imam Baydawi,
Jarak antara dua serangan itu 500 tahun. Jadi kali pertama serang, kalah. Mereka kembali bertaubat, buat baik, Allah dah berikan kekuatan mengalahkan musuh. 400-500 tahun buat jahat balik, masuk musuh kali kedua pula selepas 500 tahun. Kemudian Allah berikan kemenangan kali kedua pula mengalahkan musuh. Summa fatahallahu ta'ala babal amal amamahum marratan ukhra faqala asa rabbukum an yarhamakum. Ayat 8 surah Al-Isra. Mudah-mudahan Tuhan kamu mengasihani kamu, yakni jika kamu bertaubat. La'alla rabbakum an yarhamakum ya bani Israel. Mudah-mudahan Tuhan kamu merahmati kamu, kesian kat kamu wahai bani Israel, wa ya'fu ankum. Allah maafkan kamu setelah dia membalas dendam terhadap kamu pada kali kedua dengan menghantar musuh menguasai kamu. Syarat nak Allah Ta'ala nak kesian tu, in tubtum wa aqla'tum 'anil ma'asi, jika kamu bertaubat dan menghentikan dosa maksiat. Fayusrifahum ankum, maka Allah akan mengusir musuh daripada kamu. Dan Allah telah menjanjikan, menunaikan janjinya, memuliakan mereka setelah mereka hina, mengembalikan kerajaan kepada mereka, dan melantik di kalangan mereka para nabi. Kemudian Allah bagi peringat pula dah. Bila Allah sebut asa rabbukum an yarhamakum, mudah-mudahan Tuhan kamu mengasihani kamu, yakni jika kamu bertaubat. Depa bertaubat, sungguh Allah rahmati mereka, kembalikan kerajaan mereka, lantik rasul di kalangan mereka. Lepas tu Allah peringat bagi amaran pula dah. Apa Allah firman? Wa in udtum udna. Jika kamu kembali, kami kembali. Jika kamu kembali buat rosak, buat dosa, buat maksiat kali ketiga, kami datangkan musuh kali ketiga menyerang kamu. Inilah yang berlaku sekarang. Jadi Israel serang ni bukan kali pertama, sebelum dulu dah kena serang dah tempat tu. Bukan tekan di Palestin, seluruh dunia. Kalau orang Islam tidak bertaubat daripada dosa maksiat, mereka akan ditindas oleh musuh di mana-mana. Allah Ta'ala akan mengangkat mereka sekiranya mereka kembali memperbetulkan akidah mereka, memperbetulkan ibadah mereka, memperbetulkan akhlak mereka, menjauhi kerosakan dan dosa maksiat di mana-mana. Berdasarkan janji Allah dalam ayat yang kita baca kemarin, wa in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau depa tak mau buat baik, sebaliknya, wa in asatum falaha, jika kamu buat jahat atas diri kamu sendiri. Jika kamu kembali buat rosak dan dosa pada kali ketiga, kami kembali menghinakan kamu, kami kembali mendatangkan musuh menguasai kamu dan menyiksa kamu lebih buruk daripada yang lalu. Kamu tak mau bertaubat juga, kami sediakan di akhirat azab yang pedih. Maka Allah Ta'ala sebut dalam ayat berikutnya, sambungan ayat, وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا, dan kami jadikan neraka Jahannam itu bagi orang-orang kafir itu sebagai penjara bagi mereka. Hasiran ay mustaqarran wa sijnan, sebagai tempat tinggal dan penjara. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Imam Hasan Basri, ay firashan wa mihadan wa bisata, jadikan hamparan bagi mereka neraka Jahannam. Lahum min jahannam mihadun wa min fawqihim ghawash, suratul A'raf ayat 41. Kesimpulan dia, akibat daripada derhakanya Bani Israel, mereka ditimpa kehinaan di dunia dan azab neraka Jahannam di akhirat. Lalu ulama kata, hadza ibratun likulli mukhalifin awamir Allah Ta'ala. Kisah ini menjadi pengajaran kepada setiap orang yang bercanggah dengan perintah Allah. Siapa saja tak betul dengan ajaran Allah,
inilah ayat yang kisah yang berlaku, mereka akan menjadi mangsa kepada musuh. Yang kedua, mereka menghadapi masalah demi masalah. Yang ketiga, mereka nak hilangkan masalah itu, mereka nak naik balik dua atas, mengalahkan musuh. Tidak ada jalan lain melainkan hanya kembali kepada Allah Ta'ala, kembali bertaubat dan buat baik. Maka ayat ini menceritakan tentang hukuman kepada orang jahat dan tawaran kepada orang baik. Wa in udtum udna, jika kamu kembali bertaubat, kembali kepada petunjuk, kembali istiqamah, kembali kepada rahmat Allah, udna, kami akan bagi rahmat kepada kamu. Karena sebelum itu Allah sebut asa rabbukum an yarhamakum, mudah-mudahan Tuhan kamu merahmati kamu. Itulah kesimpulan daripada sekumpulan ayat 4 hingga 8 yang ada kaitan dengan yang kita bicarakan kemarin. Besok kita kembali kepada penutup perbincangan kepada ayat surah Al-An'am sebelum kita berpindah kepada kumpulan yang lain juga dalam surah yang sama, dalam surah Al-An'am. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.